Tidak saja. Kalau soalan itu berat, mufti tak akan jawab kecuali soalan itu dikemukakan secara bermulut atau bertulis kepada jawatan kuasa fatwa supaya jawapan itu diambil secara jama'i, bukan seorang individu. Tapi kalau saya dah sikit-sikit saja ringan, saya jawablah. Ada orang tanya saya 3 hari lepas, dia kata, kawan tu ustaz, kawan, orang perempuan dia mengandung 5 bulan. Lepas tu dia beranak. Anak tu nak kena buat lagu mana? Nak kena mandi, nak kena sembahyang, nak kena kapan, nak kena sifat. Bawa ngaji kena buat 4 tu dah. Mandi, kapan, sembahyang, sifat. Ni budak ni mana 5 bulan? Ingat-ingat itu saya jawab lah. Saya kata, kalau dia beranak 4 bulan 120 hari, kandungan kita dalam perut 120 hari Allah turun. 120 hari 4 bulan. Genap 4 bulan Allah turun dalam hati kita. Apabila turun budak hidup, dia akan bergerak. Tu orang perempuan dia ada abang, dia bergerak lagi 4 bulan lebih lah tu. Kalau dia bergerak. Kalau aktif lagi, lagu nak keluar lah, aku nak minta beg di sekolah. Lepas saja 20 hari. Kalau dia pernah bergerak, tiba-tiba beranak mat, tak bergerak apa. 2 hari dah tak bergerak, mati 2 hari dah perut. Tapi minggu lepas dia bergerak, bukan main. Boleh tak sebab tak boleh keluar pun, dia pun mati dalam perut anak. Tapi hak ni buat macam orang besar. Dimandi, dikalban, disembahyang, disimpan. Pasal apa? Dia ni hidup lah, dia bergerak dalam perut Allah. Itu saya jawab lah ringan-ringan tu. Tapi kalau hak berat-berat, saya bawa dalam mesyuarat. Kami mesyuarat sebulan sekali, bawa semua persoalan yang masyarakat tanya, dan kami akan jawab dengan bersuara ditandatangani oleh mufti negeri kita. Silakan. Dia belakang. Terah ke? Apa terah ya? Terima kasih. Habis 3 soalan. Jawab ada nomor 3 dulu. Terima kasih atas perhatian diberi. Memang ada yang satu lagi. Yuhyi biyadil khairu yuhyi. Ya tu. Belum ya tu. Rumah ya satu. Yuhyi. Ya haq. Ya. Kalau tulis ni dipanggil Yahya, bukan Yuhyi. Yahya. Boya satu lagi belum ya. Blank tu. Yuhyi. Tidak. Yuhyi. Kalau syadah baca yuhayyi pula. Yuhyi. Soalan yang kedua. Habis. Soalan pertama 3. Soalan kedua. Sembahyang jamak dan qasar.
selama mana kita berada di dalam musafir, selama itulah kita diharuskan sembahyang jamak dan qasar. Walaupun kita akan sampai rumah kita, waktu yang kedua masih ada. Sebab sembahyang jamak dan qasar ini diberi kepada orang yang musafir. Kalau orang sudah tak musafir, sampai rumah dah tak boleh sembahyang jamak dan qasar. Selagi dia mutalabbisun bis safari, boleh dia sembahyang jamak dan qasar dalam perjalanan dia. Boleh jawapan? Masih siap? Saya pun duk buat begitu juga. Kalau saya sampai kat Burut pukul 3 petang, saya sembahyang siap jamak qasar di rumah untuk asar. Balik sampai kok diam, saya tak sembahyang. Sebab kita sembahyang. Dan nak bagi tahu tuan-tuan, kita kena mengaji sikit balik tentang jamak qasar. Sebab ada dua ibadat yang diberi berkaitan dengan jamak qasar ini. Pertama sekali berbuka puasa dan tidak berpuasa. Yang kedua tentang jamak dan qasar sembahyang. Okey. Yang pertama tadi soalan kaifiat mayang hajat. Tawang kali nak bak mayang hajat di sembahyang sunat. Dan rukun sembahyang apa-apa pun sembahyang sunat kita, Fatihah jangan tinggal, takbiratul ihram jangan tinggal, rukun 13 sampai 17 itu jangan tinggal, sembahyanglah apapun. Hadis mengenai sembahyang hajat ni sabit daripada hadis Imam Tirmizi saja. Nabi bersabda, apabila seseorang kamu ada hajat dengan Allah atau hajat dengan manusia, maka ambillah yang sembahyang dan sembahyang 2 rakaat. Kemudian pas sembahyang puji Allah. Dalam hadis ini tak cerita kaifiatnya. 2 rakaat cerita apa nak baca berapa kali qul huwallah, tak cerita. Semua dalam kitab-kitab ulama yang menceritakan lebih sedikit. Bagi saya, sembahyang sunat hajat ni buatlah apabila kita ada hajat dengan Allah atau hajat dengan manusia. Jangan tinggal Fatihah dan bacalah ayat kursi. Bacalah lepas ayat kursi itu qul ya ayyuhal kafirun, rakaat yang pertama. Kemudian rakaat kedua, lalu itu juga pada ayat kursi. Kemudian baca amanar rasul, 2 ayat akhir surah Al-Baqarah. Kemudian baca qul huwallah sekurang-kurang sekali atau 3 kali. Kemudian rokoklah. Dalam rokok tu kalau boleh bacalah puji-puji bagi Allah. Panjang sikit tak apa. Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu. رفع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي وما استقلت به قلمي سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده. Panjanglah. Mungkin sami Allah liman hamidah, Rabbana lakal hamdu wa lakal hamdu. أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد لا مانع لما أعطيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. الله أكبر سجود سبحان ربي الأعلى وبحمده. Dulu tak apa kita baca. Subhana rabbil a'la bihamdihi, subhana rabbil a'la bihamdihi 3 kali ke 7 kali ke 9 kali supaya kita betul. Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu. سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته فتبارك الله أحسن الخالقين. Mungkin buat rakaat kedua pun baca Fatihah, ayat kursi, amanar rasul, qul huwallah kali ke-3, ke-7, ke-9, ke-10 pada orang baca puji salah sampai 10.
ikut kemampuan kita. Bacalah banyak mana. Nak baca sebuah Quran pun tak apa. Kemudian yang penting kata Nabi, lepas bagi salam, doa sembahyang hajat apa ya? La ilaha illallahul halimul karim. Subhana rabbika rabbil arsyil azim. As'aluka mujibati rahmatika wa azaima maghfiratika wal ghanimata min kulli bir was salamata min kulli ir wal fawza bil jannati wan najata minan nar. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farrajtah wa la daynan illa qadaitah. Boleh tahtah lagi tambah apa? Kalau orang sakit, wala maridan illa syafaitah. Kalau orang sampai Mekah, wala musafiran illa ballaghtahu wa ghanamtah. Kecuali kamu sampaikan dia ke destinasi dia nak pergi, dan bagi dia ada untung kalau buat kerja haji, dapat haji mabrur. Wala hajata min hawaijid dunya wal akhirah laka fiha ridwan wa lana fiha salah ila qadaita. Kalau kita nak buat haji, bayang ni Kaabah mana minta, Allahumma inni as'aluka hajjan mabrura wa sa'yan mashkura wa dhanban maghfura wa tijaratan lan tabur. Doa ni enggak lupa, mustajab sangat doa sembahyang hajat yang Nabi ajak sendiri dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi. Wallahu a'lam. Lagi? Ya. Terima kasih. Boleh jawab insyaAllah, tak payah masuk. Dia tak usah fatwa. Itu soalan. Saya nak buka lagi lah. Itu saya nak jawab. Tak ngajak dah Ustaz Zuran, tak ada. Ramai pula bila-bila. Haji Jenon telefon. Ada soalan lagi? Ya. Dua. Satu lagi kalau tak. Tuan Tok Syekh, nak bertanya pendapat Tuan Syekh yang keputusanmu Jabatan Tuan Negeri Pulau Pinang yang tidak membenarkan bacaan Quran sebelum waktu subuh. Kalau pendapat Tuan Syekh ikut suasana negeri Kedah macam mana? Sebab negeri Kedah ni majoritinya Islam lah. Dia nak jawab tak? Soalan pertama. Soalan pertama tadi berhubung dengan hudud yang sudah menjadi isu yang panas. Saya juga pernah dihubungi oleh pemerintah untuk my comment mengenai hudud ini. Saya tak jawab sebab isu ni bagi saya sudah jadi isu politik. Tapi oleh sebab
saya main dalam majlis paksi ini bukan politik. Saya nak jawab mengikut ilmiah. Dia tak mau dia baru belakang kalau abang. Kita kadang cakap dulu banyak saya cakap dulu tapi buat kenyataan dulu. Sur-sur orang tadi buat kata kok mana lah. Jadi nak jawab biar tempat dah. Kalau nak cabuk padi biar petok ada. Jangan pergi cabuk atas batas tak. Dia tak tumbuh. Hudud adalah satu daripada tuntutan agama. Hudud dalam ranking hukum fiqh diletak yang akhir. Pertama akidah. Betulkan akidah kamu. Yang kedua ibadah. Betulkan ibadat kamu. Yang ketiga akhlak. Betulkan akhlak kamu bagi ihsan. Yang keempat muamalat, hubungan sama manusia, hablum minan nas. Yang kelima munakahat, dari rumah tangga. Yang keempat sulit sekali hudud. Kau ada orang ni akidah dia pun tak boleh ajak dia, ibadat dia pun tak boleh ajak dia, masyarakat pun tak boleh ajak dia, dia buat kerja jahat juga. Hak ni kena hukum dengan hudud. Hudud mana hukum? Dan saya nak sebut suatu kenyataan dalam sahabat mengatakan bahawa zaman Nabi tidak pernah dilakukan hudud. Ini satu pembohongan. Kita buka dalam kitab Imam Bukhari, kita dapat seorang perempuan namanya Imra'atun Ghamidiyatun. Seorang perempuan yang berkabilah Ghamidiyah. Dia mengandung, dia bawa mai perut kandungan dia depan Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, jalankan hudud atas diri saya. Saya tidak mau disiksa di akhirat, saya melakukan zina. Ini orang perempuan dulu. Orang perempuan lah, zina pun tak. Itu akidah dia lelaki. Lancik ni kata nek mutu dengan orang jantan yang nak darah. Hampir mana ni baluk sayup ni. Hampir jalan dengan jantan pun dak. Semua dak. Hampir abang kata hampir jalan budak tu dak. Cek rambut dah budak. Ya Rasulullah, jalankan hudud atas saya. Rajamkan saya. Dia dah kahwin tak? Nabi tanya sahabat dia ni korang. Dia mengaku kata buat. Sahabat kata tak korang apa dia elok. Oh kalau gitu dia memang cakap tu. Lah mengandung kan mengandung. Hang balik dulu belah kandungan hang tu. Kemudian baru kita jalankan hudud. Tak ada pasal nak jalan hudud ke hang kalau hang mati. Budak tu dia tak ada dosa. Mati budak tu tak boleh. Itu Islam. Dia mengaku depan Nabi 4 kali sama dengan 4 saksi. Dia balik pergi banyak bulan juga mengandung. Beranak mai. Cukup anak dia. Rasulullah, saya ada melahirkan kandungan saya ni, tolong bersihkan dosa saya dengan jalankan hudud. Kalau tanya anak hang makan susu kat tempat. Susu kat saya lah. Oleh jalan tak ada, oleh begitu. Hampir bagi makan susu sampai dia lamah dulu. 2 tahun pula. Lepas 2 tahun Rasulullah, anak saya dah tak makan susu dah. Jalankan hukum hudud diri saya, bersihkan diri saya. Saya nak mati. Nabi jalankan hudud. Nabi rejam sampai mati perempuan ni. Kemudian Nabi semayang atas jenazah dia. Sebab Allah terima taubat dia. Dia bersih hati. Sayyidina Umar pegang pinggang Nabi Rasulullah. Dia semayang buat apa ni orang buat zina ni. Nabi kata, ya Umar, Allah terima taubat dia bukan besar penerimaan. Kalau taubat itu dibahagi-bahagikan kepada penduduk Madinah yang buat dosa ni, habis dosa mereka.
dosa, tobat dan tak itu. Lagu mana aku tak semayang kepada perempuan ini, yang Allah bersihkan dia daripada dosa dia. Hadis Bukhari juga. Apabila seorang perempuan mencuri barang kemas pada tahun 8 Hijrah ketika buka dari Makkah, perempuan ini daripada kabilah Makhzum. Dia curi barang kemas, sabit kecurian, nak dihukum kerat tangan. Nabi suruh hukum kerat tangan. Kerat tangannya hudud lah. As-sariqu, hak jantan curi. Was-sariqatu, hak tina curi. Apa yang curi ni orang jantan dulu yang pulut. Hak duk rambut beg tangan orang tu kau tidak orang jantan. Faqta'u aydiyahuma, kerat tangan. Tangan Allah bagi suruh kerja hidup curi. Tak guna tangan. Kerat bang. Macam zina, az-zaniyatu waz-zani, orang perempuan yang zina, orang jantan yang zina, farjumuhum al-batta, rejam sampai mati. Hak berzina ni Allah bohong perempuan dulu. Pasal perempuan ni lalu buat jadi zina ni, pakai sampai ketat, kita tak tengok pun pasal menyesal pula balik ni. Siapa ni yang duk buat kita naik angin ni? Sebab tu Allah bohong orang perempuan dulu. Tang curi Allah bohong laki-laki dulu. Tengok hikmat Quran. Kalau Quran itu orang lain buat mereka, dia tak boleh buh begitu. Mereka dah meletak TV, kita pun beli TV lah. Tak meliti pun nanti kita mazak sangat. Dia orang letak TV, mana tu apa lagi. Perempuan yang mencuri, hukum kat tangan. Mari beradik dia orang hebat-hebat lah ni, orang datuk-datuk lah zaman dulu lah ni. Pergi jumpa Nabi Rasulullah, pergi jumpa Sayyidina Usama bin Zaid, anak cucu angkat Nabi. Dia pada pergi diri, dia tak pandai Nabi jaga. Pergi sama kata, ya Rasulullah, ada satu memorandum yang dibawa oleh Bani Makhzum, minta saya sampaikan kepada baginda Rasulullah SAW. Mereka nak mas jadi tak apa bersama. Mereka minta syafaat Rasulullah kalau boleh ringankan sikit hukuman kerat tangan itu kepada babayah dia. 1 ekor unta, berapa ekor unta kah, 50 ekor unta kan mereka nak bayar. Jangan kerat saja tangan. Anak penakan daripada bermalu. Nabi dengar tu, telinga Nabi haduk elok, cuci elok, merah dandan. Pasal orang cabar hukum Allah. Kita orang cabar hukum Allah, kita tak berasa apa. Nabi naik atas mimbar. Nabi naik atas mimbar, Nabi ucap. Dan ucapan itu ada dalam hadis Bukhari. Innahu ahlakan man kana qablakum idza saraqa minhum ad-dha'if asy-syarif tarakuhu wa idza saraqa minhum ad-dha'if aqamu 'alaihi al-hadd hatta hudud. Sesungguhnya binasalah umat dahulu kala apabila orang mulia-mulia, orang pangkat besar, orang kaya-kaya, orang ada otoriti dalam masyarakat. Saya tambah ni, orang datuk-datuk Tan Sri mencuri, dia biak begitu saja, tak jalan hukum apa. Pasal apa? Orang ni orang hebat. Tapi kalau hang curi itu orang lekeh, orang kampung, bandar baru, tak ada datuk, tak ada Tan Sri, tak ada apa, mereka jalankan hukum hudud ada orang ni. Inilah punca Allah musnah umat dulu. Hukum pilih orang. Sedangkan dalam agama, kalau mufti tak semayang, Allah sumbat dalam neraka. Kalau orang kampung tak semayang pun masuk neraka. Tak ada kompromi dalam jalan hukum. Nabi kata, wa aimullah, aku bersumpah dengan nama Allah di bawah bumbung masjid ni, di atas mimbar aku ni, lau kanat Fatimah bint Muhammadin saraqat, kalaulah Fatimah anak Muhammad tu yang mencuri, anak dia,
laqata'a Muhammadun yadaha. Aku nak abang kamu Muhammad ni nak kat tangannya. Aku tak peduli walaupun dia anak aku. Kalau anak aku pun curi aku kat tangan, anak hampa pun aku kat tangan. Jangan main minta supaya aku kuat. Hukum Allah legutu. Jelas pun. Cuma kita hidup kona saya tak erti nak kona. Betul. Nak kata apa? Kecuali kalau ada benda-benda yang silap cari, itu jelas hukum Allah Subhanahu wa taala. Nak takwil ke mana, nak takwil ke mana. Tapi banyak orang cakap, kadang-kadang jadi isu politik, kadang hak lawan pun dia mata dia tu mata politik. Hak cakap kadang-kadang mata politik jadi macam-macam. Tapi kalau kita cakap atas real ilmu, itu dia Allah hukum dia. Wallahu a'lam. Boleh? Boleh tak saya? Apa dengan saya ada? Hudud mana boleh? Hudud lah. Hukum Allah. Macam mana sembahyang 5 waktu boleh kita nak kata 3 dah lah kot. Pasal kita kalut sangat ni. Kita tak buat, kita punya pasal tanggung dosa lah. Cuma Nabi kata, "Idza ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi." Kalau kamu nampak benda buruk berlaku, dalam hudud ni benda salah. Kalau kamu nampak benda buruk, benda salah berlaku, maka ada 3 kategori cara nak kita halang. Pertama, falyughayyirhu biyadihi, maka wajib kamu tangani kemungkaran, keburukan, kesalahan itu dengan tangan kamu. Maksud dengan tangan, kata imam-imam hadis, dengan kuasa. Ini ditujukan kepada orang berkuasa. Tanganilah benda yang mungkar itu dengan kuasa kamu, sebab diberi kepada kamu kuasa. Kamu tak buat, tunggu soalan aku di akhirat lah. Lepas tu jangan duk galak sangat di rakyat. Kalau tak boleh nak buat, tak lepas jawab pada akhirat lah. Ni rakyat pun tak boleh tahu. Dekat pilihan raya minta semua bagi. Kepuh ayam pun masuk. Lepas pilihan raya panggil pun tak main. Tuan-tuan sengat tak setuju. Peduli apa saya kata juga. Itu tugas pemerintah. Mungkar berlaku. Tapi kita sedih, kadang-kadang orang yang diberi kuasa bukan menangani kemungkaran, mereka pula yang menganjur kemungkaran dalam masyarakat. Bayangkan di mana kita dengan hari tadi. Kalau kemungkaran berlaku, orang yang ada tenaga, orang yang ada kuasa, tu imam masjid, JKK, pemerintah apa semua, kena tangani kemungkaran. Jangan. Allah tak setuju. Kadang-kadang mereka yang bawa main mungkar. Dalam kampung tu tak ada ahli mungkar, buat main import main daripada mana. Dalam negeri tak ada ahli mungkar, tak cukup dengan mufsidun yang boleh merosakkan kita dalam negeri. Import main luar tu, main tunjuk konsep apa. Siapa yang lanjut? Itu nak doa tu. Sinar dah. Yang kedua, wa illam tastati' fa bilisani. Kalau kamu tak mampu nak tangani dengan kuasa, kamu tak ada kuasa. Ada lidah saja, boleh sebut, boleh dakwah, boleh banyak orang. Tangani kemungkaran dengan lidah kamu. Habaq kawan bawa berani mungkar. Jangan duk dia. Ni pun amin lihat. Tak boleh benda mungkar. Tak setuju, memang tak setuju. Tapi boleh sebab orang tak setuju, kita tak abang. Semua orang kampung kita ni darah dadah. Kita tak abang, dadah tak boleh makan, hukum dia mati kalau banyak ni. Awak, tak abang hukum dia tak pasal semua makan dadah. Ni abang dadah sebab tak setuju lah. Apakah kita tak boleh abang hukum kalau orang tak setuju? Pasal apa hukum dadah kita boleh abang kalau orang tak setuju? Memang orang duduk dalam pusat sanati, abang kata dadah tak boleh sebab tak setuju pada makan dadah. Kita dalih dia keluar.
Imam tidak baca. Jaga tuan-tuan, jangan jadi nak tuan-tuan lagi jadi. Buat dia jadi, dia bawa mutu dia jadi. Kami tu baca. Silap baca. Jaga beda jadi. Kalau tak mampu juga, mulut pun tak ada nak cakap pun tak erti. Aku dia orang cakap pun erti dengar. Aku berdiri tak erti. Nabi kata ada peranan. Apa? Falyughayyirhu wa illam yastati' fa biqalbi. Dengan hati. Jangan duk respon, jangan duk suka, jangan duk kenyih kalau kemungkaran tu berlaku dalam masyarakat kita. Kita kena bahasa benci dalam hati kita. Aku tak ada kuasa, aku tak boleh cakap, tapi perut aku benci kemungkaran yang berlaku. Ni dah membuat kemungkaran bukan dekat cucu, Tok Wan pun pi. Tok Wan pi bawa tok pula. Ni awak yang main ni, benda-benda begini ni. Duk tak apa nak harap cucu-cucu ni berhilang. Kalau pok ni bukan pok ni. Ni kepala bapak. Betul. Soalan yang kedua. Yang kedua, ni boleh satu. Sedekah yang afdal ke mana? Kita nak bersedekah, anak susah. Afdalnya sedekah kepada anak-anak keluarga kita susah daripada kita sedekah ke Allah. Buat kurban 2 tumpuk lembu. Dalam kampung tu ada abang susah, kak susah, kuku susah. Bagi kat mereka dulu. Apabila bagi kat mereka ada 2 benda berlaku sedekah. Yang pertama kita bantu mereka susah. Yang kedua hubungan keakraban di balik terikat balik. Adik aku ni bagus subhan, tak nak lupa kat aku. Tapi kalau tak bagi kat dia, bagi kat orang lain, pupu dia susah. Kita pun susah. Bagi Allah sebut dalam Al-Quran, yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum walilwalidaini wal aqrabin wal yatama wal masakin. Kalau orang tanya hang Muhammad nak sedekah kat siapa, hang tolong jawab sat. Sedekah yang utamanya kepada ibu bapa yang susah, kemudian kepada adik-adik kita, kemudian anak yatim dan orang miskin. Itu zakat. Kalau orang bawah tanggungan kita, antaranya mak kita. Mak kita kalau susah, kita wajib jaga dia bawah tanggungan kita. Maka kita tidak boleh beri zakat kepada mak kita. Kita tak boleh beri zakat kepada ayah kita. Tapi kalau pupu kita, abang kita yang bukan tanggungan kita, kita boleh beri zakat kepada dia. Allahu a'lam. Yang 3. Ini pun saya nak tak mau ikuti sana. Bagaimana dia punya keputusannya? Kami di Kedah, saya buat Kedah lah, belum menang saya tak tahu lah. Kami di Kedah tidak ada halangan sebab duk baca lagi Quran di Kedah. Cuma saya nak nasihat lah. Kalaupun kita nak buka radio baca Quran, tengoklah suasana yang sesuai. Ada satu masjid di Kedah, saya tak mau sebut dia. Dia buka Quran sebelum sembahyang Maghrib. Gerah buka masjid dalam bandar. Tepi masjid ada kedai Cina duk baik mutu. Sana baca Quran, sini gom. Saya rasa tidak hormat kepada Quran. Cina dia nak hormat kepada Quran. Kalau dia pun buka bagi kita boleh dengar. Sebab Quran ni bila dibaca, diminta kita diam, dengar, dapat rahmat. Tapi bercakap nak buka begitu derah, orang tak ada hormat, buka mutu yang tuan-tuan. Bagi saya suasana ini tak berapa cantik. Bukan hanya kita nak bagi suasana dengan Quran, tapi biar kita baca Quran itu Quran yang boleh membawa ketenangan jiwa. Kita dengar Quran, Allah buka sebelum subuh. Tapi janganlah berbaik sangat, baca berbaik sangat sampai orang sakit pun tak boleh lena. Buka elok.
Tuan-tuan, kalau saya cakap apa ya apa? Kita bagus lah cakap dengan baik kan. Tuan-tuan, kita semua ni nak mati. Tuan-tuan, kita ni nak sampai tau. Maknanya kita boleh sampai dalam suasana yang boleh menarik hati. Itu tuan-tuan, dalam kitab ada sebut kita sendirilah nak pandai-pandai. Begitu juga apa yang kita nak buat. Sebab itu kata ulama, kata Nabi, istafti nafsaka wa in aftauka wa in aftau. Tanya diri kamu, walaupun banyak ketua orang abak lah gini. Tapi tanya diri kamu. Kata ketua, boleh baca Quran suara deras? Apa? Dia boleh menyanyi deras boleh? Tanya diri kita, elok tak baca Quran dengan deras? Sedangkan orang tak hormati Quran, tak dengar Quran. Quran yang dibaca tidak boleh menenangkan hati, malah menyumbat telinga memarahkan orang. Jadi tuan-tuan, saya begitulah jawapan saya, terlalu umum dan benda ini boleh kita orang kata menilai sendiri patut atau tidak tanpa saya mengomen apa yang berlaku di Pulau Pinang. Sebab itu hak mufti dia lah. Tapi kami di Kedah sampai sekarang belum ada keputusan untuk tidak membenarkan masjid-masjid membuka bacaan Quran, sebab tak ada masalah. Kita orang Kedah semua Islam, kebanyakan Islam, dan walaupun bagaimana kita menasihatkan supaya Quran itu dibuka dengan suara yang boleh mendatangkan ketenangan kepada kita. Wallahu a'lam. Kita barangkali berjumpa lagi lah lepas ni. Walaupun tuan-tuan beli kitab apa, kitab beli tak apa, duk beli apa ada besen, ada borong tin pun tak pakai lagi pada. Ni dia borong tin ni, dua hari tak rumah dia beli, no, tak pawai. Lepas tu buka tanya pula, dia tak pawai rumah beli lagi. Duk susun banyak, duk dalam tak pawai dia lipat. Pun beli tak pernah guna, beli kitab tak ada baca lagi, dapat pahala tuan. Nak baca boleh tapi saya tak sanggup nak sampai pukul 1, saya tak sanggup. Sebab saya ada kuliah lagi petang. Petang ni malam ni ada kuliah lagi di sini di Terengganu. Saya belajar hadis untuk masyarakat kita. Itu pun sebulan sekali juga. Saya boleh bagi di pengajar ni sebulan sekali, Langkawi sekali, Kuala Lumpur sekali, Pulau Pinang sekali. Sekali-sekali saja boleh bagi. Nak balik 2 kali tak boleh. Kadang-kadang setahun 4 kali saja. Tak boleh. Tak apalah tuan-tuan, yang penting kuliah kita berjalan. InsyaAllah kalau ada masalah bang, kita siamai pula, kita akan baca kitab apa dia hadis 40 ni dan uraian-uraian kita tentang apa yang ditulis. Jadi tuan-tuan, kita mampu di sini lebih kurang hampir pukul 12 dah. Saya pun nak kami dulu tak larat dah. Duduk politik. Cuma saya minta tuan-tuan balik amal doa yang Nabi bagi kepada Nabi Allah, kepada Sayyidina Uthman, dan jadikan amalan kita yang berkelas. Kalau kita jumpa lagi, ada benda-benda lain lagi yang kita boleh bekalkan untuk amalan kita. Cuma doa resedum saya tak boleh pergi. Saya tak boleh pergi sebab tak ada margin. Sekian dulu tuan-tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.